Hai. Oke, nama saya Krisnade. Dalam video ini saya akan membincangkan pasal salah satu topik yang sudah saya belajar dalam subjek sains sukan, yaitu sosiologi sukan. Tajuk kecil, sukan dan sosialisasi. Sosialisasi ke dalam sukan bermaksud yang pertama, individu memilih untuk melibatkan diri ke dalam sukan, kesan daripada pengaruh, dorongan, serta impak agen-agen sosialisasi sukan. Pengaruh agen-agen sosialisasi ini membantu membentuk sikap, nilai, dan perlakuan yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. Terdapat 6 agen sosialisasi ke dalam sukan. Agen yang pertama ialah keluarga. Agen terpenting yang mempengaruhi proses sosialisasi individu ke dalam sukan. Anak-anak meniru jejak langkah ibu bapaknya. Contoh, ibu bapak mereka dahulu ialah aktif, so anak-anak diorang pun mau ikutlah kan. Terus yang ketiga, ibu bapak menyediakan keperluan keuangan, peralatan, sokongan moral terhadap penyertaan anak-anak ke dalam sukan. Adik-beradik juga merupakan agen sosialisasi yang turut berperanan penting pada peringkat awal penglibatan kanak-kanak ke dalam sukan. Kekerapan menonton rancangan sukan, ekspektasi keluarga terhadap pencapaian anak dalam bidang sukan, dan amalan sukan dalam kehidupan seharian turut mendorong proses sosialisasi ke dalam sukan. Agen yang kedua ialah rakan sebaya. Agen penting yang mempengaruhi proses sosialisasi seseorang individu ke dalam sukan. Kepentingan bersama di kalangan remaja turut mempengaruhi proses sosialisasi ke dalam sukan. Pengaruh rakan sebaya dalam sukan yang diceburi membantu gaya hidup remaja. Kanak-kanak dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya yang merupakan jiran tetangga berdekatan mereka. Golongan remaja dipengaruhi oleh rakan sebaya yang berkongsi minat yang sama. Agen yang ketiga ialah sekolah. Proses sosialisasi ke dalam sukan melalui kelas PJK. Maksudnya murid-murid boleh menceburi sukan melalui kelas PJK. Program-program yang dirancang oleh pihak sekolah memberi peluang, pendadahan, dan pengalaman kepada pelajar melibatkan diri dalam sukan. Menurut Loy, McPherson, dan Keon, sekolah, keluarga, dan rakan sebaya paling berpengaruh terhadap proses sosialisasi individu ke dalam sukan. Agen yang keempat ialah community. Peluang yang diwujudkan dalam satu community memberi kesempatan kepada golongan remaja untuk melibatkan diri ke dalam sukan. Pemboleh ubah yang penting di kalangan penduduk Amerika Syarikat. Contoh, sukan baseball merupakan sukan tertua dan mempunyai program tersendiri bagi menarik minat pelibatan remaja ke dalam sukan tersebut. Agen yang kelima pula ialah media massa. Alat komunikasi dan sumber saluran maklumat yang utama berperanan penting dalam perkembangan sukan. Memainkan peranan penting sebagai agen sosialisasi ke dalam sukan. Berita mengenai sukan didedah dan dipaparkan melalui saluran televisyen, radio, akhbar, majalah, internet, dan lain-lain. Sumber maklumat kepada orang ramai dan remaja untuk mendapatkan maklumat tentang berbagai jenis sukan dan idola dalam sukan tertentu. Dan agen yang terakhir pula ialah persekitaran. Kehidupan di persekitaran turut mempengaruhi penglibatan seseorang individu ke dalam sesuatu jenis acara sukan. Mendorong dan merangsang minat seseorang untuk proses sosialisasi ke dalam sukan. Contoh, apabila seseorang yang meminati sukan bola jaring berpindah ke tempat baru, beliau akan bertukar minat kepada permainan atau sukan yang populer di tempat baru karena ketiadaan rakan sepermainan dan kemudahan sukan bola jaring di tempat barunya. Oke, lepas itu sosialisasi menerusi sukan. Sukan menjadi alat kepada proses sosialisasi.
Yang kedua, proses sosialisasi ialah proses penerapan nilai dan elemen sosial ke dalam diri individu yang terlibat dengan sukan. Elemen-elemen dalam sukan seperti sikap bekerjasama, toleransi, berdisiplin, serta menghormati individu lain dan peraturan membantu dalam proses pembentukan sikap, nilai dan perlakuan individu tertentu. Oke. Dan beza antara sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi menurut sukan ialah sosialisasi ke dalam sukan, individu disosialisasikan dengan sukan berdasarkan pengaruh agen sosialisasi seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, masyarakat, media, massa, dan persekitaran. Bagi sosialisasi menurut sukan pula, individu disosialisasikan dengan sukan berdasarkan penyertaan dalam sukan yang dipilih. Yang kedua, bagi sosialisasi ke dalam sukan dapat mewujudkan perpaduan yang erat, tidak mengira bangsa dan agama. Bagi sosialisasi menurut sukan pula dapat melindungi institusi maupun diri sendiri. Contoh sukan bagi sosialisasi ke dalam sukan ialah sukan nikah dan hari keluarga. Bagi sosialisasi menurut sukan pula, contoh sukannya ialah sukan taekwondo, judo, silat, menembak, dan lain-lain. Oke. Sekian saja perbincangan kita dalam video ini. Sekian dan terima kasih.